Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hai, jumpa lagi dengan saya, Guru PJPK anda. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anda tentang topik baru, cerita baru iaitu PJPK KSM Tingkatan 5. Okey, sesi persekolahan 2021 baru bermula. Mungkin ramai murid-murid di luar sana juga rakan-rakan guru mencari bahan untuk dijadikan sebagai bahan PDPR untuk pelajar sekalian. Jom ikut cikgu belajar PJPK KSM Tingkatan 5 dengan tajuk yang pertama kita iaitu kelenturan. Jom. Okey, first kita tahu dulu, kita kenal dahulu apa itu kelenturan. Okey, kelenturan merupakan salah satu komponen kecergasan otot berasaskan kesihatan yang memainkan peranan penting dalam kualiti pergerakan seseorang semasa menjalankan aktiviti kecergasan. Kita boleh dilihat juga bahawa kelenturan ini merupakan keupayaan pergerakan otot, pergerakan sendi-sendi, pergerakan ligamen dan tendon. Okey, secara asasnya, latihan kelenturan dapat dijalankan sama ada secara dinamik ataupun secara statik. Okey, apa itu dinamik? Apa itu statik? Okey, kalau kita kata latihan yang berbentuk dinamik adalah latihan yang melibatkan pergerakan daripada point A ke point B. Manakala pergerakan yang statik adalah hanya di satu-satu tempat. Contohnya, kita mengenakan tuala untuk menarik dan meregangkan otot tangan. Itu dinamakan sebagai statik. Okey. Ini, kita lihat dua pendapat daripada, saya ambil sumber daripada buku teks kata 4. De Vries and House 1962 mendefinisikan flexibility sebagai julat pergerakan yang mungkin dalam satu sendi ataupun siri sendi. Okey, secara asasnya, dekat badan kita terdapat banyak sendi yang menghubungkan antara masa dan juga tulang. Okey, Johnson and Nelson pada tahun 1986 pula mentafsirkan sebagai kelenturan ini sebagai kebolehan menggerakkan badan dan bahagian-bahagiannya melalui satu julat pergerakan tanpa rintangan ataupun strain kepada artikulasi dan lekatan otot. Ini bermaksud kita boleh mencapai sesuatu barang satu darjah yang lebih sukar. Itu maksudnya tanpa rasa sakit. Itu yang dimaksudkan tanpa rintangan. Sebab kadang-kadang kita cuba ambil barang daripada bawah, di lantai kita rasa sakit di bahagian pinggang. Itu menunjukkan bahawa tahap kelenturan kita semakin merosot. Alright, next. Dan kelenturan itu juga boleh dijalankan melalui aktiviti regangan. Contoh kelebihan aktiviti regangan adalah seperti mengurangkan ketegangan otot, mengurangkan rasa sakit pada otot, sebagai aktiviti memanaskan badan sebelum bersenam atau bersukan. Dan yang keempat, sebagai suatu persediaan untuk kita menyertai sebarang pertandingan sukan. Okey, seterusnya, cikgu juga akan cuba berkongsi dengan murid-murid semua tentang 5 aktiviti yang terdapat di dalam buku teks tingkatan 5 yang merupakan aktiviti latihan untuk kelenturan ini. Kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama dikenali dengan nama back arch ataupun lentik belakang. Okey, kita tengok apa itu back arch. Okey, aktiviti back arch ini akan dilakukan sebanyak 15 kali per set. Maksudnya ulangannya mesti dilakukan sebanyak 15 kali dalam satu set. Dan jumlah set yang perlu dilakukan oleh pelaku adalah sebanyak 3 set. Bermaksudnya dalam satu siri latihan, back arch ini perlu dilakukan sebanyak 45 kali ulangan. Dan dicadangkan juga bahawa aktiviti back arch ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam satu minggu. Okey, kita tengok bagaimana nak melakukan aktiviti back arch. Okey, seterusnya kita akan cuba lihat beberapa otot besar yang terlibat semasa kita melakukan aktiviti back arch ini.
Yang pertama, trapezius. Di mana trapezius? Yang kedua, deltoid. Yang ketiga, latissimus dorsi. Yang keempat adalah external obliques. Jom kita tengok dekat mana otot-otot ini berada di badan kita. Okey. Okey, di bahagian ini merupakan otot trapezius. Di bahagian yang bonjol di bahagian atas ini dipanggil otot deltoid. Di bahagian bawah sini dipanggil otot latissimus dorsi. Dan otot di bahagian hadapan ini dikenali dengan nama external oblique. Okey. Baru satu contoh aktiviti yang cikgu share dengan murid-murid semua. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti kedua ini diberi nama calf dynamic stretching. Okey. Bagaimana dan apakah yang dimaksudkan dengan calf dynamic stretching? Okey, aktiviti calf dynamic stretching ini perlu dilakukan sebanyak 20 kali per set. Dan jumlah set tetap juga sama, iaitu perlu dilakukan sebanyak 3 set. Dan jumlah ulangan bagi aktiviti calf dynamic stretching ini adalah sebanyak 60 kali. Dan perlu dilakukan dan dicadangkan dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Jom kita tengok macam mana melakukan aktiviti calf dynamic stretching yang betul. Okey, kita teruskan melihat beberapa otot-otot besar yang terlibat semasa melakukan aktiviti calf dynamic stretching ini. Antara otot yang terlibat dikenali dengan nama gastrocnemius, soleus dan Achilles tendon. Okey, sekiranya murid-murid cuba Google through internet, Achilles tendon ini juga dikenali dengan nama Achilles tendonitis. Okey, kita lihat di manakah otot gastrocnemius. Okey, ini merupakan otot gastrocnemius. Di bahagian hadapan yang kecil ini dikenali dengan nama otot soleus. Dan di bahagian bawah, di atas sedikit daripada buku lali kita, diberi nama otot Achilles tendon. Okey, kita teruskan kepada contoh aktiviti yang ketiga. Cikgu harap murid-murid di luar sana dapat memberi satu gambaran sepanjang PKP ini, aktiviti kelenturan yang boleh kita lakukan tanpa menggunakan alat. Okey, aktiviti yang ketiga dikenali dengan nama hamstring dynamic stretching. Okey, aktiviti hamstring dynamic stretching ini perlu dilakukan sebanyak 20 kali per set. Dan jumlah setnya adalah 3 set. Dan jumlah lakuan yang dilakukan untuk aktiviti hamstring dynamic stretching ini adalah sebanyak 60 kali. Dan dicadangkan juga aktiviti ini haruslah dilakukan secara konsisten dalam sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Okey, kita tengok bagaimana melakukan aktiviti hamstring dynamic stretching yang betul. Selanjutnya kita akan lihat otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti hamstring dynamic stretching. Okey, terdapat dua otot besar iaitu otot gluteus maximus dan otot hamstring itu sendiri. Okey, di manakah letaknya otot gluteus maximus? Okey, kita tengok. Okey, otot gluteus maximus adalah di bahagian ini. Dan otot hamstring, di manakah otot hamstring? Secara asasnya, otot yang dinamakan otot hamstring adalah di bahagian ini. Dan semasa melakukan aktiviti hamstring dynamic stretching, fokus utama kita kepada otot yang diberi nama bicep femoris yang bahagian ini dan juga otot yang diberi nama semitendinosus yang berwarna merah ini. Okey, ini bicep femoris dan ini adalah semitendinosus. Okey, kita teruskan kepada
Contoh aktiviti yang keempat. Contoh aktiviti yang keempat, untuk kelenturan ini diberi nama Groin Dynamic Stretching. Kita lihat di bagaimanakah untuk melakukan aktiviti Groin Dynamic Stretching ini. Okey, dicadangkan ya murid-murid semua dan juga rakan-rakan guru di luar sana, dicadangkan aktiviti Groin Dynamic Stretching ini dilakukan sebanyak 20 kali per set dan jumlah setnya tetap sama iaitu 3 set. Dan dicadangkan kekerapan sebanyak 3 kali dilakukan dalam masa 1 minggu. So, kita tengok bagaimana untuk melakukan aktiviti Groin Dynamic Stretching yang betul. Kita akan lihat antara otot-otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti Groin Dynamic Stretching. Okey, kita lihat di sini bahawa terdapat 3 otot besar ataupun otot utama yang boleh memberi kesan setelah kita melakukan aktiviti Groin Dynamic Stretching. Otot yang pertama adalah Gluteus Maximus. Otot yang kedua dikenali dengan nama Adductor Magnus. Dan otot yang ketiga diberi nama semimembranosus, iaitu di bahagian dalam ini. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh aktiviti yang kelima dan yang terakhir yang dicadangkan daripada buku teks PJPK KSSM tingkatan 5. Dan yang kelima ini diberi nama sebagai aktiviti regangan silang dinamik dada dan bahu. Kita lihat dengan lebih dalam dan lebih lanjut bagaimana hendak melakukan aktiviti ini. Dicadangkan bahawa aktiviti ini dilakukan sebanyak 25 kali per set dan jumlah setnya adalah tetap 3 set dan kekerapan yang dicadangkan adalah sebanyak 3 kali 1 minggu. Dan berikut merupakan contoh melakukan aktiviti regangan silang dinamik dada dan bahu. Seterusnya kita akan lihat contoh ataupun otot-otot yang terlibat setelah kita melakukan aktiviti regangan silang dinamik dada dan bahu ini. Okey, terdapat 3 otot utama yang memberi kesan kepada aktiviti ini. Otot pertama diberi nama trapezius. Okey, otot trapezius adalah otot yang berada di bahagian sini, di bahagian belakang ini. Otot yang kedua adalah deltoid. Ini adalah deltoid. Dan otot yang ketiga dikenali dengan nama pectoralis major. Okey. Diharap perkongsian saya ataupun perkongsian cikgu pada hari ini dapat memberi satu cetusan idea kepada murid-murid di luar sana bagaimana untuk meneruskan aktiviti yang sihat sepanjang PKP ini dengan mengadakan latihan-latihan untuk meningkatkan tahap kelenturan masing-masing. Okey, ini merupakan buku teks PJPK tingkatan 5 yang baru. Anda merupakan kumpulan pertama murid yang menggunakan buku ini dan anda juga boleh mendapatkan banyak lagi bahan PJPK sama ada daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan datang di channel saya iaitu channel Cikgu CJ Ramli. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat dan membantu rakan-rakan di luar sana dalam merangka dan merancang aktiviti PDPR yang berkualiti demi meningkatkan tahap kefahaman pelajar kita terhadap mata pelajaran PJPK. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye.